Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan kami iaitu perkembangan pembangunan ekonomi dan politik di Jepun. Ahli kumpulan kami adalah saya sendiri, Siti Nurain binti Muhammad Yazid, Nur Arnida binti Cik Nasin, Siti Nurul Aina binti Ahmad, Nur Asni Najihah binti Ivya Hazi, Nur Insyirah binti Man, Siti Umairah binti Musa, Siti Nur Fadilah binti Muhammad Nur dan Nur Auni Najwa binti Ahmad Asmadi. Jepun merupakan salah satu negara yang telah wujud di Asia Timur. Jepun dikenali sebagai tanah matahari terbit kerana negara ini menerima sinaran matahari paling awal setiap hari. Perkembangan dan kegemilangan Jepun dapat dilihat semasa pemerintahan Maharaja Meiji. Maharaja Meiji seorang pemerintah yang berpandangan jauh. Semasa di bawah pemerintahan Maharaja Meiji, Jepun telah diubah kepada sebuah negara yang moden dan berkuasa. Pemerintahan Meiji telah menyebabkan Jepun mengalami era pemodenan dengan beberapa dasar yang telah diperkenalkan, khususnya dari segi ketenteraan. Maharaja Meiji telah membuat perubahan penting dalam bidang politik, sosial dan ekonomi dengan memperkenalkan beberapa dasar untuk membangunkan negara. Ini menjadikan Jepun sebuah negara yang kaya dan mempunyai tentera yang kuat. Maharaja Meiji telah sedar bahawa imperialisme yang dilakukan oleh pihak barat sedikit sebanyak memberi ancaman kepada Jepun. Maharaja Meiji memperkenalkan pemodenan di Jepun dengan menyerap beberapa banyak teknologi, pengetahuan dan sistem pentadbiran barat secara besar-besaran. Ini juga menjadikan Jepun lebih dihormati di barat. Sejak zaman Meiji berkembang dengan pesatnya, ia telah menjadikan Jepun berkuasa di rantau Asia Pasifik. Perkembangan yang telah berlaku dari segi ekonomi dan politik dapat dilihat dengan ketara di Jepun. Kegiatan ekonomi rentas sepadan merupakan satu faktor dalam mewujudkan pembangunan ekonomi rantau Asia Pasifik. Ini telah menjadikan Jepun sebagai peneraju pada peringkat pertama sehingga mewujudkan ungkapan angsa-angsa terbang pada tahun 1980. Kemunculan ekonomi di negara Jepun. Ekonomi di negara Jepun bermula ketika di zaman Meiji iaitu sekitar tahun 1868. Hal ini kerana ketika di zaman Edo pada tahun 1603, Tokugawa Shogunate telah mengamalkan satu dasar yang bersifat menyendiri. Keadaan ini telah mengasingkan negara Jepun dari negara-negara lain iaitu dasar sakoku ataupun pengasingan. Ketika di zaman Meiji ini, sistem tradisional atau the class system turut dihapuskan dan pedang-pedang samurai turut dirampas. The class system merupakan satu sistem yang membezakan seseorang berdasarkan pangkat ataupun kedudukan. Contohnya samurai, pedagang, petani, hamba dan lain-lain. Ketika zaman Meiji ini, pasukan tentera negara yang profesional dan sistem pendidikan telah ditubuhkan bagi meningkatkan tahap kependidikan masyarakat di negara Jepun ketika itu. Selain itu, banyak pembangunan dan kemudahan telah dibina. Contohnya, pembinaan kereta api yang menghubungkan Yokohama dan Shibanshi ketika tahun 1872 dan pada tahun 1900, negara Jepun mempunyai jalan kereta api sejauh 6,200 km. Keadaan ini jelas menggambarkan tahap kemajuan ekonomi negara Jepun dari masa ke semasa. Zaman ini juga telah mengubah sistem pemerintahan yang dahulunya berasaskan feudal kepada negara moden yang berasaskan barat. Para sarjana ekonomi politik Jepun mula tertarik untuk mengkaji sejarah pemikiran ekonomi Jepun dan negara-negara luar. Contohnya, Sogakida Wasaburo yang menyuarakan pendapatnya tentang kepentingan mengkaji ideologi-ideologi. Faktor peningkatan dan penurunan ekonomi di negara Jepun. Yang pertama, dasar pemerintahan yang diamalkan.
Dasar Sakoku atau isolationism yang diamalkan ketika zaman Edo ini telah mengakibatkan ekonomi Jepun ketika ini tidak mengalami sebarang pertambahan ataupun peningkatan. Dasar ini telah mengasingkan negara Jepun daripada negara-negara lain yang mengakibatkan hubungan ekonomi atau aktiviti-aktiviti ekonomi negara Jepun dengan negara luar tidak dapat dijalankan. Sehinggakan sejarawan negara Jepun menggelarkan zaman ini sebagai Teitai ataupun zaman genangan atau bertakung. Dasar pembukaan yang diamalkan ketika zaman Meiji ini pula ternyata berlawanan dengan dasar sebelumnya. Dasar ini telah membuka negara Jepun kepada negara-negara lain. Sehinggakan ketika zaman ini, negara Jepun mula mengalami tahap modernisasi ekonomi yang pesat dan cepat. Yang kedua, perubahan sektor ekonomi. Perubahan sektor ekonomi Jepun iaitu dari sektor pertanian kepada sektor perindustrian telah menyebabkan peningkatan kepada ekonomi Jepun. Hal ini dikatakan demikian kerana ketika zaman Edo, ekonomi Jepun banyak bergantung kepada sektor pertanian. Kerana pada ketika ini, Jepun tidak dapat menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi dengan negara luar. Tetapi setelah berlakunya peralihan sektor ekonomi iaitu sektor perindustrian, negara Jepun mula menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi seperti mengeksport dan mengimport barangan ke negara lain. Keadaan ini telah membantu meningkatkan tahap ekonomi negara Jepun. Yang ketiga, pengaruh ideologi Barat. Setelah berlakunya pembukaan negara Jepun ketika zaman Meiji iaitu pada tahun 1868, Jepun telah menggunakan pakai ideologi ekonomi negara Barat dan turut mengambil teknologi saintifik dan ketenteraan negara Barat yang maju. Keadaan ini sedikit sebanyak telah meningkatkan tahap kemajuan ekonomi negara Jepun berbanding sebelumnya. Sektor ekonomi Jepun ketika zaman Edo pada tahun 1603. Sektor ekonomi Jepun ketika zaman Edo iaitu sekitar tahun 1603 ialah sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh sistem pemerintah yang diamalkan iaitu sistem Shinokosho yang membahagikan rakyat kepada beberapa golongan tertentu. Pada ketika ini, golongan petani mendominasi negara Jepun iaitu sekitar 70 hingga 80% rakyat Jepun adalah petani. Keadaan ini telah mengakibatkan ekonomi Jepun banyak bergantung kepada hasil pengeluaran pertanian yang dijalankan oleh para petani ketika itu. Pada awal tahun 2000, Jepun telah dikatakan mengalami kemelesetan ekonomi. Pada ketika itu juga, Jepun telah mempunyai keadaan ekonomi negara yang ketiga terbesar di dunia dan diikuti oleh Amerika Syarikat dan China. Kegiatan industri yang terbesar di Jepun terletak pada beberapa sektor, antaranya perbankan, insurans, hartanah, peruncitan, pengangkutan serta pembinaan. Jepun yang semakin maju telah membuktikan bahawa mereka memiliki industri yang berteknologi tinggi di dalam beberapa bidang, antaranya automotif, elektronik dan pemprosesan makanan. Di daerah Minatomi Raya 21 di Yokohama, ekonomi Jepun amat bergantung pada sektor perkhidmatan. Menjelang pada tahun 2001, jumlah tenaga kerja di Jepun telah mencapai seramai 67 juta orang. Menurut kajian pada ketika itu, Jepun hanya mencatat 4% kadar pengangguran. Pada tahun 2007, Jepun telah menjadi negara ke-19 yang produktif tenaga kerjanya. Perkembangan politik awal Jepun bermula pada zaman Keshogunan Tokugawa iaitu pada tahun 1603 hingga 1867. Ketika itu Jepun berada di bawah kepimpinan Ieyasu dan mereka berjaya memajukan kawasan timur Jepun. Kenapa zaman ini dipanggil sebagai Keshogunan Tokugawa? Kerana pemerintahan yang berkuasa mutlak berada di tangan shogun, bukan berada di tangan maharaja. Dan shogun mengamalkan pemerintahan melalui dasar pecah dan perintah agar kedudukan mereka dalam pentadbiran lebih stabil. Semasa pemerintahan ini, Keshogunan Tokugawa telah menubuhkan 3
jabatan utama bagi memastikan sistem pentadbiran mereka lebih terjamin. Antara jabatan yang ditubuhkan adalah Jabatan Tairo, Jabatan Roju dan Jabatan Hijau Shua. Jabatan Tairo bertujuan untuk memberi nasihat kepada Shogun berhubung dasar pemerintahan negara. Dan Jabatan Roju pula berperanan sebagai badan penasihat dan pentadbiran, manakala Jabatan Hijau Shua pula berperanan dalam bidang pentadbiran dan kehakiman. Sepanjang pemerintahan Keshogunan Tokugawa, mereka mengamalkan sistem pentadbiran Bukufu dan berkembang lebih kurang setengah kurun. Sistem ini melibatkan satu kuasa pusat yang berkuasa ke atas seluruh negeri yang bertempat di Edo. Edo merupakan kawasan pentadbiran Jepun. Dalam pentadbiran ini, pelbagai perubahan telah dilakukan serta mengatur semula sistem birokrasi sedia ada dengan menyatukan kerajaan menjadi satu unit yang berada di bawah pemerintahan shogun. Pentadbiran ini juga menggunakan sistem dua pentadbiran, iaitu Maharaja diletakkan di Kyoto sementara Shogun Tokugawa menggunakan Yedo sebagai pusat pentadbiran. Pada permulaan, pemerintahan di bawah Keshogunan Tokugawa mencapai kecemerlangan. Tetapi, kerajaan ini telah mengalami kejatuhan sekitar tahun 1867 disebabkan faktor dalaman tersendiri iaitu pentadbiran yang keras. Pentadbiran yang keras yang diamalkan ini menyebabkan rakyat di negara tersebut memberontak. Apabila Keshogunan Tokugawa mengalami kejatuhan, ini telah memberi ruang ke arah modernisasi Jepun dalam era Meiji. Seterusnya, perkembangan politik pada tahun 1868 hingga 1912. Pada tahun ini, wujud pula fashion barat pada zaman Meiji di Jepun. Kehadiran fashion barat ini adalah kesan secara langsung daripada pembukaan politik dan ekonomi di negara ini. Pada tahun 1854, apabila Eurofond iaitu dikenali sebagai kapal hitam Amerika mula muncul. Wajirao mengatakan Eurofond telah menakutkan masyarakat Jepun dengan pemikiran bahawa Jepun mungkin diduduki dan ditakluki. Perkara ini dapat diatasi seandainya sistem pertahanan tentera Jepun diperbaharui sepenuhnya. Selain itu, Eurofond juga telah berjaya mempengaruhi pemikiran masyarakat Jepun yang menyebabkan mereka berfikir bahawa mereka terpaksa menukar pakaian mereka. Di samping itu, disebabkan imperialisme barat, pasukan elit samurai telah menyebabkan penyusunan semula struktur politik negara dengan menumbangkan Shogun Tokugawa dan melancarkan pemulihan Meiji. Mula kita kepada politik Jepun pada tanggal 1945. Pada zaman ini, negara Jepun mengalami kejatuhan dalam bidang politik. Hal ini dikatakan demikian kerana umum mengetahui bahawa pada tanggal 6 Ogos dan 9 Ogos tahun 1945 berlakunya sebuah peristiwa yang telah mengejutkan penduduk dunia. Peristiwa yang dimaksudkan ialah peristiwa pengumuman Hiroshima dan Nagasaki oleh negara kuasa besar iaitu Amerika Syarikat. Negara Jepun yang ketika itu diperintah oleh Maharaja Showa telah mengalami kemusnahan yang amat dahsyat. Kejadian tersebut turut melumpuhkan semua sektor yang dijalankan di Jepun. Serangan bom atom itu juga telah dianggarkan mengorbankan seramai 140,000 nyawa rakyat Jepun dan bagi mereka yang selamat pula akan mengalami radiasi daripada kesan nuklear. Selepas kejadian itu, negara Jepun menjadi sangat huru-hara. Keamanan negara mereka tergugat. Berlaku peningkatan kes wilayah dan ekonomi negara merudum. Masalah kemiskinan juga berleluasa dan rakyat terpaksa hidup dalam keadaan kebuluran. Walaupun begitu, berkat keazaman dan kegigihan rakyat Jepun, politik di Jepun kembali bangkit pada tahun 1946. Pada 1946, Perdana Menteri Jepun pada ketika itu, iaitu Yoshida Shigeru, telah memperkenalkan sebuah doktrin keamanan
yang diberi nama Doktrin Yoshida. Doktrin tersebut telah menetapkan hala tuju negara Jepun untuk menjadi negara yang mencintai kedamaian dan keamanan. Selain itu juga, pemerintahan Jepun mengalami transformasi kepada demokrasi berparlimen. Prinsip demokrasi berparlimen ini telah memberikan rakyat negara tersebut hak kemanusiaan yang adil dan kebebasan bersuara. Prinsip ini menggantikan prinsip yang terdahulu, iaitu prinsip negara tentera. Menginjak dari tahun ke tahun, negara Jepun terus mengecapi kemajuan dalam bidang politik. Pada tahun 1950, benteng pertahanan negara Jepun terus diperkukuhkan melalui penubuhan National Forest Reserve yang dibantu oleh Amerika Syarikat sebagai teras pertahanan negara Jepun. Pada tahun 2006, tangkuk pemerintahan Jepun mula diambil alih oleh Perdana Menteri yang bernama Shinzo Abe. Pelbagai perkembangan politik Jepun dapat dilihat di bawah pemerintahannya. Beliau juga telah dinobatkan sebagai Perdana Menteri yang paling lama berkhidmat, iaitu dari tahun 2006 hingga tahun 2019. Prinsip beliau adalah untuk bekerja dengan sepenuh jiwa raga bagi menjayakan dasar-dasar kerajaan tanpa melupakan niat asalnya, iaitu menstabilkan politik di Jepun. Pada tahun 2012, beliau telah melaksanakan dasar pakej ekonomi yang dikenali sebagai Abenomics untuk menyelamatkan keadaan ekonomi Jepun. Beliau juga telah mengambil tindakan berani melaksanakan fiskal fleksibel dan menurunkan dasar monetari yang telah membantu memulihkan keadaan ekonomi di Jepun. Sekali, di bawah pemerintahannya, negara Jepun berjaya mengukuhkan hubungan diplomatik bersama negara Amerika Syarikat yang ketika itu diperintah oleh negara Jepun. Kini, Jepun memberi tumpuan kepada dasar yang penting di masa hadapan, iaitu menangani deflasi, kadar kelahiran yang semakin menurun dan populasi kaum tua yang semakin menurun. Negara Jepun sememangnya sangat berkuasa di rantau Asia Pasifik kerana Jepun telah mewujudkan pembangunan ekonomi Asia Pasifik yang menakjubkan. Dengan pembangunan ekonomi yang telah dibuat, ini menjadikan Jepun dikenali sebagai angsa-angsa terbang. Jepun telah menjadi pemimpin dalam pembangunan kerana Jepun telah melaburkan modal kepimpinan ekonomi dan teknologinya. Kerana Jepun dapat melahirkan lapisan angsa-angsa kedua, iaitu Hong Kong, Taiwan, Singapura dan Korea Selatan. Wujud pula barisan angsa-angsa ketiga, iaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia apabila gelombang kedua pelaburan modal dan kepimpinan teknologi Jepun. Pembangunan ekonomi di Jepun tidaklah terus stabil sehingga ke hari ini. Hal ini kerana telah berlaku kemerosatan dalam pembangunan ekonomi Jepun, iaitu pada awal tahun 2000. Tetapi sekali lagi Jepun telah menunjukkan keberhasilan dalam melahirkan sebuah negara yang maju dalam ekonomi pada tahun 2008 dan hingga ke tahun ini. Berlaku juga pembangunan dalam politik di Jepun. Dapat kita lihat perkembangan ekonomi meningkat disebabkan oleh keadaan politik Jepun. Ia sangat berkait rapat. Berbagai cara dan perjanjian yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepun untuk mengekalkan keamanan negara tersebut. Tetapi pada tahun 1945, iaitu semasa pemerintahan Maharaja Showa, telah berlaku peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Keadaan ini menyebabkan politik negara Jepun tergugat dan terancam. Tahun 2006, muncullah Perdana Menteri yang dikenali sebagai Shinzo Abe. Beliau telah membuat pelbagai pengembangan politik